Jabatan Meteorologi Malaysia atau Met Malaysia meramalkan fenomena cuaca panas yang dialami ketika ini dijangka berterusan sehingga pertengahan Mac 2021. Ketua Pengarah Met Malaysia, Jailan Simon seperti dipetik daripada laporan media pada Selasa berkata, negara kini berada dalam fasa akhir monsun timur laut. Susulan itu, taburan hujan agak rendah di semenanjung Malaysia, terutamanya di utara semenanjung. Menurutnya, taburan hujan yang rendah dalam tempoh lama boleh menyebabkan cuaca agak panas terutamanya pada waktu malam apabila terdapatnya litupan awan. Katanya sehingga kini suhu tertinggi bagi bulan Februari bagaimanapun lebih rendah berbanding tahun lalu iaitu 36.2 darjah Celsius berbanding 37.4 darjah Celsius yang dicerap di stesen meteorologi Kuala Kangsar, Perak. Kerajaan menyediakan 5 kaedah pendaftaran menerusi online atau secara manual untuk orang ramai mendapatkan suntikan vaksin COVID-19 di negara ini. Akhbar pada Selasa melaporkan menurut buku program imunisasi COVID-19 kebangsaan, 2 kaedah secara dalam talian adalah pendaftaran menerusi aplikasi MySejahtera atau laman sesawang khas. Bagi pendaftaran secara manual, terdapat 3 kaedah yang membolehkan orang ramai mendaftar iaitu dengan menghubungi talian hotline, hadir ke fasiliti klinik kesihatan awam dan swasta atau menerusi program bantuan bagi penduduk di kawasan luar bandar dan pedalaman. Sementara itu, Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah dilaporkan berkata, pendaftaran untuk mendapatkan vaksin COVID-19 akan mula dibuka pada 1 Mac ini. Beberapa buah rumah penduduk di Kampung Pohon Celagi, Pasir Mas dilaporkan musnah dalam kejadian runtuhan tebing Sungai Kelantan pada awal pagi Rabu. Memetik laporan portal berita, saksi berkata pergerakan tanah dikesan kira-kira jam 2.30 pagi dan penduduk mula dikeluarkan dari kawasan itu kira-kira jam 5.30 pagi. Sekurang-kurangnya 50 penduduk daripada 15 keluarga dilaporkan dipindahkan. Rakaman video saksi turut memaparkan sebuah rumah yang musnah apabila terhumban ke dalam jurang yang dipercayai sekitar 100 meter. Bagaimanapun, tiada kemalangan jiwa dilaporkan. Anugerah Juara Lagu ke-35 atau AJL 35 dijangka bersiaran secara langsung tanpa penonton pada 14 Mac depan dari Auditorium MBSA Shah Alam selepas ditunda bulan lalu. Portal berita pada Selasa melaporkan pihak penganjur akan merealisasikan acara itu dengan mematuhi prosedur operasi standard SOP dan mengurangkan kru. Menurut akhbar, tarikh berkenaan bagaimanapun bukanlah muktamad kerana perlu akur dengan ketetapan yang bakal diumumkan Majlis Keselamatan Negara dari masa ke semasa berkaitan tempoh Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Sebelum ini, acara yang mempertaruhkan 12 finalis lagu terbaik itu dijadualkan bersiaran pada 7 Februari lalu namun ditunda berikutan PKP yang dilanjutkan. Beralih ke berita luar negara. Seorang guru sandaran di daerah Boneh, Sulawesi Selatan, Indonesia dipecat gara-gara memuat naik status yang memaklumkan gaji yang diterimanya sebanyak RM700,000 atau RM201 ke media sosial. Portal Media Indonesia pada Selasa melaporkan wanita yang dikenali sebagai Hervina, 34 tahun itu sudah berkhidmat di Sekolah Dasar Negeri SD 169 Sadar di Boneh sejak 16 tahun lalu. Menurut Hervina, dia memuat naik status itu kerana sangat gembira selepas menerima gajinya bagi perkhidmatan selama 4 bulan dan bukan untuk memburukkan majikan. Namun beberapa jam selepas itu, dia menerima mesej WhatsApp daripada pengetua sekolah yang memaklumkan dia sudah dipecat sebelum kejadian itu tular di media sosial. Menurut laporan, selepas perbincangan di antara pengetua dan Hervina selepas situasi itu semakin mendapat perhatian media, dia bagaimanapun diambil bekerja semula di sekolah berkenaan. Sekian berita malam Jumaat edisi 18 Februari 2021.